Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dari 5 Ibnu Sina, dari 5 Al-Jazari dan 5 Al-Farabi. Cikgu harap hari ini kamu lebih sihat, lebih baik. InsyaAllah kita akan bincangkan kertas Negeri Perlis pula. Percubaan Negeri Perlis tahun ni. Kita nak tengok macam mana pattern kan, macam mana bentuk soalan berbanding dengan negeri-negeri yang lain juga. Bila kamu dah buat lebih daripada 3 set, kamu akan nampak bentuk soalan, kamu akan lebih familiar, lebih tak takut. Itu sebab kamu mesti kena buat. Lepas tu cikgu nak ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang ada usaha untuk sampai hari ni pun masih lagi menghantar latihan-latihan pada cikgu. Latihan yang tak siap hari itulah. Tak apa, yang penting tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Itu yang penting. Baik. Okey, kita nak mulakan kelas kita pagi ni dengan bacaan Al-Fatihah. Baik, mari kita sama-sama sedekahkan kepada arwah ayah rakan kita yang telah pergi kembali ke rahmatullah pagi tadi. Ayah kepada Nur Afrina, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Okay, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, cikgu mula Kita mula cepat ni, tak ada lebih pergi laju. Okey. Baik. Kita tutup. Besar sikit. Sementara tu kita, kawan-kawan yang masuk tu nanti saya admit. Right? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi macam biasa, kita pergi bahagian A dulu. Okey, bahagian A, soalan negeri Perlis pun dimulai dengan set. Kan cikgu pernah beritahu, kalau bukan soalan set, dia akan keluar soalan ketaksamaan. Soalan ketaksamaan, kamu akan lorek lah, lorek rantau. Okey, baik. Kalau sesiapa yang dah print tu, siapa yang dah print soalan tu, kamu boleh tengok soalan tu sendiri. Baik. Okey. Soalan yang pertama ialah soalan set, rajah 1. Okey, rajah 1 ialah gambar rajah van. Okey, rajah 1 ialah gambar rajah van yang menunjukkan set X, Y dan set Z dengan keadaan ini ialah set semesta sama dengan X kesatuan Y kesatuan Z. Ini saja set yang sedang kita bincangkan. Baik. Dengan menggunakan Okey. Soalan yang pertama tadi soalan A. Dengan menggunakan tanda-tanda set, nyatakan operasi set antara set X, Y dan set Z bagi rantau berlorek. Senang je soalan ni kan. Kamu kena pasal ni. Ya. Okey, kamu perlu buat satu penyataan set yang menggambarkan kawasan berlorek ni. Okey, nanti tengok dekat bahagian jawapan. Baik. Kita tengok kat bahagian jawapan. Jawapan ni kita letak kat bahagian jawapan lah. Dia lari kat sikit hari ni. Baik. Kawasan tadi ialah kawasan X kesatuan Z pelengkap. Kalau X kesatuan Z, kawasan dia tengok ni. X, ini X, ini Z. X kesatuan Z ialah kamu satukanlah semua unsur-unsur X dengan Z. Tapi bukan kawasan dalam tu. Bukan kawasan di X kesatuan Z. Kita letak kurungan, kita letak pelengkap. Okey. Itu jawapan yang pertama. Tapi boleh juga kamu buat X kesatuan Z pelengkap yang bersilang dengan Y. Ini pun kita terima juga. Ataupun X pelengkap luar daripada X yang bersilang dengan Z pelengkap luar daripada Z dan bersilang dengan Y. Okey. Jawapan, tiga-tiga jawapan ni diterima. Tapi tak payah tulis tiga-tiga, tulis satu saja. Okey, soalan yang kedua. Soalan B. Gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta sama dengan P kesatuan Q kesatuan R.
Pada rajah 2 di ruang jawapan, lorikkan set P bersilang dengan Q, kemudian kesatuan dengan R. Baik, soalan nombor 1 ni sepatutnya kamu tak bolehlah buat kesilapan, kita panggil silly mistake sebab dia cuma melorikkan kawasan saja, melorikkan kawasan. Okay. Kita tengok contoh jawapan. Macam mana kita nak lorikkan kawasan P kesatuan Q, P kesatuan P persilangan Q kesatuan R. Mula-mula kita buat dalam kurungan ni dulu. Okey, langkah pertama, ini satu cara lah. Okey, langkah pertama kamu letak nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita nak lorik kawasan mana nanti. Dia bukan menggambarkan ahli, tapi ini cuma kita nak letakkan kawasan mana kita nak lorik nanti. Okey, langkah yang kedua, kita buat yang dalam kurungan dulu. Okey, dekat mana P? P ialah kawasan 1, 2. Dekat mana Q? Langkah ketiga. Langkah ketiga ialah ditentukan dekat mana kawasan Q. Q ialah 2, 3 dan 4. Okey, 2, 3 dan 4. Okay. 2, 3 dan 4. Baik, ini kawasan Q 2, 3 dengan 4. Bila kamu bila kamu dah tentukan lokasi P, tentukan lokasi Q, tentukan lokasi P bersilang dengan Q. Okey, P tempat dia 1, 2 tadi. Okey, P tempat dia 1, 2 sini. Okey, Q tempatnya 2, 3, 4. Jadi P bersilang dengan Q ialah di kawasan 2 ni, yang 2 ni. Okey, kita baru selesaikan dalam kurungan. Baik, sekarang langkah yang seterusnya kamu kena tentukan dekat mana pula R. R ialah kawasan 4 dengan 5. Okey, kemudian ini simbol kesatuan. Ini sekarang ni P bersilang dengan Q, kamu dapat tempat dia 2. Okey, lokasi kesatuan R, R ialah 4, 5. Jadi bila kamu satukan nombor ni 2, 4, 5, kamu loriklah kawasan 2, 4 dengan 5. Okey, dapat dah 3 markah untuk soalan 1. Soalan 1 3 markah. 1 markah sini, 2 markah dekat nombor bahagian kedua. Okey, selesailah soalan 1. Ingat kalau tak keluar set, dia akan keluar soalan ketaksamaan. Rantau ketaksamaan, kamu perlu lorikkan ataupun dibagi lorikkan, kamu kena tuliskan ketaksamaan. Okay, itu memang dia punya pattern. Baik, yang kedua, persamaan kuadratik. Okay, ini pun soalan, bukan soalan aplikasi. Macam kita tu kita baling apa? Baling peluru kan? Lontar peluru. Ini bukan, ini soalan ni direct je. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Dekat sini ada kurungan. Dan untuk selesaikan persamaan kuadratik, kamu kena susun jadi persamaan bentuk persamaan kuadratik. Okey. Sekarang ni kamu kena buka kurungan. 3x ni darab dengan x dalam ni. 3x luar ni darab juga dengan negatif 4 dalam ni. Okey, buka kurungan maksudnya kita expand ataupun kita kembangkan. Baik, ni cikgu dah buka kurungan ni. Okey, lepas tu susun lagi. Dia belum lagi bentuk persamaan kuadratik. Okey, 6 cikgu bawa ke kiri, negatif 5x pun cikgu pindahkan ke kiri. Baik. Ini susun ni tak habis susun lagi ni. Okey. 3x kuasa 2 tolak 12x campur 5x tolak 6. Jangan silap dekat tanda sama dengan sifar. Baik. Ini pun kamu kena selesaikan Ini x ni sebutan x dengan sebutan ni, x ni pun dia sebutan yang sama, kamu boleh campur dan tolak. Negatif 12x campur 5x dapat negatif 7x. Okey. Jadi ini 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 6 sama dengan sifar. Dia mesti ada 3 sebutan. Okay, sebutan kotak pertama yang bentuk love ni tengah dengan kotak yang terakhir. Baik, sekarang ni bila dia kata selesaikan, kamu ada macam-macam cara untuk dapat jawapan X. Tapi biasanya kita guna kaedah pemfaktoran. Okay, macam mana kaedah pemfaktoran? Kita dah tengok energi tengah gitu kan. Cikgu ulang balik, kita boleh guna kaedah rangka X ni. Kalau kamu pandai guna kalkulator, kamu tekan, memang kamu akan dapat terus jawapan. Tapi ada markah jalan kerja. Kalau kamu terus tulis jawapan, tak ada jalan kerja, kita tak terima. Jadi macam mana kaedah X ni, cikgu tunjuk kaedah X kan. Baik, depan ni, sebutan depan ni ialah 3x darab dengan x dapat 3x kuasa 2. Okay, cikgu letak 3x1 dekat sini, x dekat sini. Buat rangka x ni Lepas tu pergi belakang pula. Langkah kedua, tengok sebutan belakang ni, negatif 6 ni boleh jadi 2 darab negatif 3, boleh jadi nombor-nombor ni, darab ni. Tapi cikgu pilih 2 dengan negatif 3 dulu.
Cuba-cubalah. Okay. Lepas tu darab silang. 3x darab negatif 3 dapat negatif 9x. X darab 2 dapat 2x. Sekarang ni bila kamu campur dua ni, campur pula. Daripada darab tadi, ulang balik X darab dengan 2 dapat 2x. 3x darab negatif 3 dapat negatif 9x. Bila cikgu campur, dapat negatif 7x, dapat tak sebutan yang sama dengan bentuk love ni? Dalam tengah ni. Okay, kalau sama, maknanya satu jawapan kita baca melintang macam ni. 3x campur 2 letak satu kurungan. Satu lagi x tolak 3 letak satu kurungan. Letak sama dengan sifar. Maknanya kamu dah tukar bentuk persamaan kuadratik tadi. Kamu dah berjaya faktorkan ke bentuk ni. Faktor ni bahasa matematik. Bahasa biasa dia pisahkan. Macam tu. Kamu dah berjaya memisahkan kepada dua bentuk linear. Hasil darab dua ungkapan linear. Ada yang masuk Okay. Baik. Sekarang ni kamu dah letakkan tadi ungkapan linear tu kan? 3x campur 2 satu ungkapan. X tolak 3, jangan lupa negatif X tolak 3 letak satu ungkapan, samakan dengan kosong. Baik, satu ungkapan linear ni kamu samakan dengan kosong untuk cari jawapan. Satu lagi jawapan, X tolak 3 samakan dengan kosong, satu lagi jawapan. Jadi X sama dengan negatif 2/3. Macam mana dapat negatif 2/3? Pindahkan positif 2 ni ke kanan, bahagi dengan 3. Ini pun sama, negatif 3 ni pindahkan ke kanan. Jadi kamu akan dapat jawapan X sama dengan negatif 2/3 atau, ini simbol atau sebenarnya dalam matematik, X sama dengan 3. Okay. Itu ialah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadratik. Baik, kalau kamu tak berjaya lah contoh, misalnya kamu tak berjaya untuk memfaktorkan menggunakan kaedah rangka X ni, untuk pelajar yang belajar menggunakan rumus, macam dalam matematik tambahan, kamu gunakan rumus, boleh juga, asalkan ada jalan kerja untuk mendapatkan jawapan. Sebab dia tak nyatakan, dalam soalan ni dia tak nyatakan perlu guna kaedah apa. Jadi kalau kamu guna rumus negatif B campur tolak B kuasa 2, punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A tu, rumus untuk cari X pun boleh juga. Itu dalam matematik tambahan belajar. Baik. Soalan yang ketiga, persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Ni kita tengok cerita dua pun boleh ubah. Dalam Terengganu itu kita buat apa? Blouse kan? Blouse lengan pendek, blouse lengan panjang. Okay, sekarang kita tengok apa cerita negeri Perlis pula. Jumlah jisim bagi 2 kali jisim Wafiq dan jisim adiknya Khalish ialah 40 kg. Dia kena hati-hati, kat sini semua ada bahasa matematik. Ini bahasa biasa, kita nak jadikan dia bahasa matematik. Jumlah, tanda simbolnya campur. Okay. Jisim Wafiq, cikgu bagilah nama jisim Wafiq tu X. Kemudian jisim Khalish. Jisim Khalish ni adik dia Y. Jumlah kedua-dua X dan Y ialah 40 kg. Tulis kat sini. 2 kali jisim Wafiq. Ni 2X campur Y sama dengan 40. Baik, jisim bapa mereka ialah 65. Dan 65 ini sama dengan hasil tambah 3 kali jisim Wafiq dan 2 kali jisim adiknya. Jangan tak nak baca soalan. Kadang-kadang bila tengok berpusing-pusing soalan ni, kamu dah rasa takut. Jangan, hayati dulu. Benda tu semua ada dalam soalan tu. Semua maklumat ada dalam soalan. Kemudian hitung jisim Wafiq dan jisim adiknya. Maknanya cari apa? Cari X, cari Y. Okay, ayat yang pertama tadi tukar jadi bentuk matematik. 2X campur Y sama dengan 40. Okay, lepas tu 3X ni, hasil tambah 3 kali jisim Wafiq 3X, 2 kali jisim adiknya 2Y sama dengan jumlah 2 ni sama dengan jisim ayah dia. Jisim bapa mereka 65 kg. Baik, hilangkan semua unit-unit semua tak nak dah. Okey, tulis dalam bentuk persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Baik, macam mana nak selesaikan? Bila cakap selesai maknanya kita nak cari X dan Y. Ada 2 atau lebih
cara. Tapi yang kamu belajar biasanya persamaan serentak atau kaedah penggantian. Baik, cikgu dah pernah tunjuk dalam kertas Terengganu, kertas percubaan Terengganu tu, kaedah persamaan serentak. Jadi untuk negeri Perlis ni, cikgu nak tunjukkan kamu kaedah penggantian. Senang juga. Baik, cikgu mulakan dengan persamaan yang mula-mula ni. Persamaan satu lah, nak bagi nama, kamu bagilah nama persamaan satu. Okay, 2x campur y sama dengan 40. Cikgu pindah, jadikan y sebagai tajuk, y ni sebagai subjek dalam sebutan x. Maknanya y ni jadi dia punya kepala. Pindahkan 2x ni ke kanan. Kemudian kamu gantikan y ni masuk ke dalam 2. Jangan masuk dalam 1 balik. Tak selesai masalah kita kan. Baik. Y yang kita dapat tadi dah susun, masukkan dalam persamaan yang satu lagi. Okay, persamaan 3x campur 2y sama dengan 65. Okay, tengok cikgu ganti 3x campur 2. Tempat y ni ganti dengan 40 tolak 2x tadi. Sama dengan 65. Okay, baik. Ini kembangkanlah, expand. Ada kurungan kita kena selesaikan. Kalau ikut hukum Botmas ada kurungan, bracket kena selesai dulu. Baik, 2 darab 40, 80. 2 darab negatif 2x dapat negatif 4x. Okey, ini pun kena selesai algebra. Sampai sini algebra dah lah. 3x tolak 4x tinggal negatif 1x. 80 ni saya bawa ke kanan. 65 tolak 80 negatif 15. Ini negatif, ini pun negatif. Bila bahagi, dua-dua akan jadi positif. Dapat satu nilai x, 15. Siapa x ni tadi? Jisim siapa? Jisim Wafiq. Okey, gantikan x sama dengan 15, masukkan dalam mana-mana pun boleh. Persamaan 1 ni boleh, persamaan 2 ni pun boleh, persamaan 3 ni pun boleh. Baik, cikgu dah susun y tadi kan? Cikgu masukkan dalam persamaan 2, lagi senang. Terus dapat jawapan y nanti. Baik, cikgu masukkan y sama dengan 40 tolak 2x, sama dengan, tempat x ni ganti 15. 2 darab 15, 30. 40 tolak 30 dapat 10. Jadi saya buat kesimpulan, oleh itu jisim Wafiq 15 kg dan jisim Khalij 10 kg. Okay. Agaknya bersama mana Wafiq dengan Khalij ni ya? Bersama mana? 10 kg dengan 15 kg. Budak-budak lagi lah kan, 3-4 tahun lah agaknya. Okay. Dia nak suruh kamu fikir logik ke tak logik. Kadang takkanlah pula ayah dia ayah dia 65 kg kan, campur dia dua, campur Khalij dengan Wafiq takkan lebih daripada 65 kg. Jadi jawapan kamu tu biar logik. Kalau dapat jawapan tu dekat 50 kg, 60 kg, semak balik. Baik, yang keempat, garis dan sata dalam 3 dimensi. Soalan Terengganu hari tu kita buat apa? Panel solar kan atau bumbung. Okey, kita tengok sekarang ni negeri Perlis dia buat macam mana. Baik, rajah 3 pada ruang jawapan menunjukkan sebuah meja streka boleh laras yang baru dibeli oleh Huda. Dia meletakkan meja itu di atas lantai mengufuk. Kaki meja itu mempunyai panjang yang sama iaitu 120 cm. Okey, kalau kamu rasa lost, gariskan maklumat-maklumat penting daripada soalan. Ini gambar ni. Ini sebenarnya dalam soalan tu tak ada, ini cikgu tampal satu yang baru ni. Okay, ini gambar meja iron tu. Okay, meja streka tu. Baik, tinggi meja streka ni dia dah bagi kaki meja itu panjang yang sama 120. Kaki meja yang ni, yang melintang sini yang X ni. Sama, sebelah sini 120, sini pun 120. Okay, lepas tu itu daripada maklumat pertama lah. Okay, kita jawab satu-satu dulu. Pada rajah 3 di ruang jawapan, tandakan sudut antara permukaan meja streka dengan kaki meja. Ni permukaan meja dengan kaki dia ni. Kat mana kita nak tengok sudut antara satah ni sebenarnya. Satah atas ni dengan satah bawah. Kat sini kamu boleh tanda sini. Okay, cikgu tanda sini. Atau kamu nak tanda sebelah sini pun boleh. Sebelah sini pun sama juga. Ini pun satah, ini pun satah juga. Jadi kamu boleh tanda sebelah sini. Nak tanda belakang tu pun boleh. Sebab dia kaki dia sama kan. Belakang sini pun boleh, tapi cikgu tak tanda lah. Cikgu tanda satu je depan. Okey. Jika Huda ingin melaraskan meja streka itu kepada 80 cm. Okey, 80 cm. Hitung sudut antara permukaan meja streka dengan kaki streka. Hitung sudut yang kamu lukis ni tadi lah. Antara permukaan meja dengan kaki dia ni. Ni sudut kat sini.
Baik, cikgu keluarkan bahasa biasa tadi dalam bentuk bahasa matematik. Keluarkan segitiga. Kaki sereka tadi 120, kita nak laraskan jadi 80 cm. Nak cari sudut dekat sini. Okey, baik. Kamu buat macam mana? Apakah trigonometri yang kita nak guna? Baik, sudut kita kat sini. Garis yang bertentang dengan sudut ni kita panggil opposite, bertentang. Garis yang ada maklumat boleh tolong kita ialah hypotenuse dekat sini. Okey, hypotenuse. Jadi kita boleh guna O dengan H. Kalau O dengan H kita guna sin. Okey, sin sama dengan O bahagi dengan H. So, cari sudut, kita cari selingan bagi sin, shift sin, kalau kamu tekan kalkulator, shift sin, 80 per 120 dapat jawapan 41.8 darjah. Ataupun cikgu, kalau kamu tekan kalkulator, masuk apa ni, kamu nak macam mana nak bundarkan? Kadang pelajar tanya macam mana nak bundarkan cikgu, dua-dua ni pun ada darjah, ni ada darjah, ni ada minit kan. Baik, kalau minit 60, kalau lebih daripada 30, kamu tambah je satu dekat minit yang kedua ni. Jadi dia punya jawapan dalam minit ialah 41 darjah 49 minit. Okey. Okey. Yang kelima. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan matriks. Dan persamaan linear macam tadi juga, tapi tadi kamu guna persamaan serentak ataupun kamu gunakan kaedah penggantian. Tapi yang ni persamaan linear dalam pemboleh ubah dan kamu boleh gunakan kaedah matriks. Kita tengok pada soalan. Okay, sekarang ni Encik Syamil bercadang memasang jubin pada lantai 2 buah wakaf di halaman rumahnya. Ni ada gazebo ni. Cerita gazebo ni. Beliau akan menggunakan jubin berbentuk segi empat sama berwarna hitam dan putih. Mana dia mesti ada dua. Satu X dan satu Y. Ia akan disusun mengikut corak seperti di rajah 4. Setelah menghubungi kedai jubin, kos pembelian jubin untuk wakaf 1 dan ialah RM72 dan wakaf 2 ialah RM140. Jubin harga jubin bukan harga wakaf. Jangan salah. Macam kita lagi tu kan, soalan Negeri Sembilan tu, dia tanya bukan silinder bekas aiskrim tu, dia tanya aiskrim tu dapat berapa. Macam tu, jangan salah baca. Baik. Ini lantai wakaf pertama. Kalau kita kata X tadi jubin warna putih, hitam, kita anggap yang ni setengah ni setengah campur setengah ni akan jadi satu. Jadi kamu kira berapa banyak jubin dekat sini, ni setengah campur setengah kira satu. Berapa jubin hitam, berapa jubin putih nak pakai untuk wakaf 1. Okay, tengok pula ni lantai untuk wakaf 2. Tengok berapa jubin putih, berapa jubin hitam untuk wakaf 2. Okay, kemudian tulis dalam bentuk dengan menggunakan kaedah matriks. Maknanya kalau kamu guna kaedah lain tak boleh lah. Okay, gunakan kaedah matriks, kira harga sekeping jubin putih dan sekeping jubin hitam. Okay, masuk. Okay. Kira harga sekeping jubin putih dan sekeping jubin hitam. Okey, macam mana cara dia? Okey, tadi wakaf 1, kamu dah kira kan lantai wakaf tu. Okey, putih ni 4X campur 12Y yang hitam tu sama dengan RM72. Okey, wakaf yang kedua ada 10 jubin putih campur dengan 20 jubin hitam, harga RM140. Baik, sama juga. Kalau kaedah matrik sama je. Tengok balik soalan-soalan yang sebelum ni. Okey, yang ini letakkan dalam bentuk matriks. Kemudian letakkan pemboleh ubah XY dalam matrik lajur. Ini pun letak dalam matrik lajur 72, 140. Kemudian bila nak selesaikan XY, ini jalan kerja. Ambil matrik depan ni, cari songsangan matrik depan ni. Letak depan ni, ini ialah matrik songsang untuk matrik yang depan. Kemudian 72, 140 letak belakang. Letak di ujung matrik songsang ni. Macam mana formula nak cari matrik songsang? 1 per penjuru ni darab penjuru ni, nombor di penjuru ni darab 4 darab 20, tolak dengan darab nombor-nombor di penjuru ini. 10 darab dengan 12. 1 per penentu, ini kita panggil penentu. Darab dengan satu matriks baru, nombor ni kamu ubah tempat, nombor yang ini kamu ubah, nombor yang ni kamu ubah tanda. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif.
Kamu susun dalam bentuk ni pun dah ada markah. Kemudian ingat balik kaedah gigi buaya kita, macam mana nak darab cikgu antara dua matriks ni, macam mana nak darab. Okey. Ini matriks ni kamu letak belah kiri. Matriks yang ujung matriks lajur ni letak sebelah atas. Okey, maknanya kalau kamu buat garis untuk baris matrik ni dan laju matriks ni, kamu akan dapat dua tempat untuk isi jawapan. Okey, dua tempat untuk isi jawapan. Baik. Sini kan jawapan ni, dekat sini. Tapi macam mana nak cari jawapan dekat tempat yang cikgu tunjuk ni? Okey, cuba tengok mulut ni. Mulut buaya ni. Cikgu ke bawah. Okey, ada gigi buaya. Okey, ni tengok mulut. Kalau mulut buaya tu macam ni, tengok gigi dia yang ni saja. Maknanya 72 akan kalau dia tutup mulut dia ni, 20 darab dengan 72 darab. Campur negatif 12 darab 140. Macam tu. Okey. Kalau mulut dia kat sini. Kalau mulut dia kat sini, gigi dia akan jumpa 72 dengan negatif 10, 140 jumpa dengan 4. Tu sebab dapat yang macam ni. Dapat sini. Okey. Lepas tu kamu darab lah. Ni dah matematik biasa, darab campur je. Jangan silap. Okey, macam mana dapat jawapan, ini pun campur tolak. Kemudian darabkan jawapan ni negatif 240 bahagi dengan negatif 40. Ataupun 1 per negatif 40, darab ke dalam negatif 240. Mana kamu bahagilah ni. Okey, dapat jawapan 6 dan 4. Jadi oleh itu harga sekeping jubin putih RM6, harga sekeping jubin hitam ialah RM4. Okey, itu cara nak jawab soalan gazebo ni lah, soalan wakaf ni tadi. Tajuk apa? Persamaan linear dalam dua pun boleh ubah, tapi nak selesaikan dengan guna kaedah apa? Mesti guna kaedah matriks. Kalau kamu dah buat hari tu, yang Terengganu dah hantar pada cikgu, kamu akan, dah jumpa dah soalan ni. Macam tu kan? Senang lah. Tapi kalau